Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi hari ini bersama-sama cikgu dalam slot Kelantan iKlas dan cikgu daripada Sekolah Menengah Sains Macang, cikgu Cik Romah Jaya, guru cemerlang fizik. Okey, jadi untuk slot pada kali ini, cikgu akan fokuskan kepada teknik menjawab fizik kertas 2, bahagian A, dan fokusnya adalah soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Dan apa yang cikgu akan fokuskan di dalam soalan nombor 5 dan 6 ialah berkaitan dengan konstruk pengetahuan, konstruk mengingat, kefahaman ataupun memahami, dan yang ketiga ialah konstruk mengkonsepsi dan juga menganalisis. Okey, jadi kita akan teruskan dengan contoh soalan. Jadi di sini ini adalah muka hadapan contoh kertas soalan. Jadi apa yang cikgu akan fokus ialah pada soalan nombor 5 dan nombor 6, dan soalan nombor 5 dan 6 menyumbang kepada 8 markah. Okey. Kedua-dua soalan yang melibatkan konstruk yang cikgu nyatakan tadi menyumbang kepada 8 markah. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 5, iaitu soalan pertama ya. Okey. Okey, rujuk pada soalan, rajah 5.1 dan rajah 5.2 menunjukkan bacaan termometer apabila bongkah aluminium dan bongkah kufrum dipanaskan selama 5 minit. Jadi di sini kita fokuskan kepada maklumat-maklumat yang diberi, iaitu terdapat 2 bongkah aluminium dan juga bongkah kufrum. Ini masa pemanasan. Dan kedua-dua pemanas rendam itu mempunyai spesifikasi yang sama. Okey. Jadi suhu awal kedua-dua bongkah juga adalah sama, 27 darjah Celsius. Dan maklumat yang diberi termasuklah muatan haba tentu bagi aluminium 900 Joule per kilogram per darjah Celsius dan bongkah kufrum 380 Joule per kilogram per darjah Celsius. Okey, maklumat yang diterangkan juga terdapat pada kedua-dua rajah, iaitu rajah 5.1 dan rajah 5.2. Kemudian kita tengok soalan yang pertama, bahagian A. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Jadi, ini yang cikgu maksudkan konstruk yang dinamakan sebagai konstruk pengetahuan ataupun konstruk mengingat. Jadi, untuk menjawab soalan konstruk pengetahuan ataupun mengingat, ada di antara soalan yang boleh kita gunakan formula sebagai bantuan lah untuk kita nyatakan jawapan. Sebagai contoh, untuk muatan haba tentu berdasarkan rumus Q sama dengan M darab C dan darabkan dengan theta, iaitu perubahan suhu. Jadi muatan haba tentu dengan simbol C kita jadikan sebagai perkara rumus, di mana C sama dengan Q per M darabkan dengan theta. Okey. Jadi dalam mendefinisikan muatan haba tentu, kita seharusnya menyatakan 3 kuantiti fizik, iaitu yang pertama, cuba lihat di sini, ini adalah kuantiti haba, ini adalah kuantiti jisim mass M, dan ini adalah kuantiti suhu. Jadi pastikan dalam mendefinisikan C, kita menyatakan 3 pemboleh ubah. Jadi contoh jawapan yang boleh cikgu bagi di sini ialah, okey, cuba lihat. Maksud muatan haba tentu C ialah, di sini C, kuantiti haba Q yang diperlukan oleh suatu bahan berjisim 1 kg M dan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi
dapatlah kita kaitkan dengan rumus tadi, C sama dengan Q per M theta. Okey, pelajar-pelajar. Jadi ini sangat membantu kita dalam menjawab soalan yang dikategorikan sebagai konstruk pengetahuan ataupun mengingat. Kita teruskan dengan bahagian B. Okey, bahagian B kita akan fokus kepada bentuk soalan di bawah konstruk mengkonsepsi ataupun menganalisis. Jadi soalan konstruk mengkonsepsi ataupun menganalisis memerlukan kita untuk membuat perbandingan. Jadi kita lihat ya, soalannya merujuk kepada bandingkan perubahan suhu bagi kedua-dua termometer, kemudian bandingkan muatan haba tentu, yang ketiga bandingkan kuantiti haba, dan juga yang keempat bandingkan jisim. Jadi perbandingan, soalan perbandingan kita perlu rujuk balik kepada rajah, iaitu rajah 5.1 dan rajah 5.2. Jadi berbalik kepada rajah tadi. Okey. Cikgu nak tunjukkan untuk rajah tadi ya. Okey, yang pertama kita nak bandingkan kuantiti perubahan suhu. Jadi lihat pada rajah 5.1, okey, ini rajah 5.1 kita katakan sebagai perubahan suhu bagi termometer dalam bongkah aluminium. Dan sebelah kanan iaitu perubahan suhu pada termometer di dalam bongkah kufrem. Jadi dapat jelas di sini kita perhatikan perubahan suhu bagi rajah 5.2 lebih daripada rajah 5.1. Okey, jadi di sini kita catat sikitlah sebelum kita menjawab di dalam ruangan jawapan. Okey, sebaiknya kita nyatakan di sini. Okey, yang pertama, poin pertama ialah perubahan suhu. Jadi cikgu letakkan sebagai simbol segitiga tu sebagai perubahan lah. Nanti di bahagian jawapan pelajar tidak dibenarkan menggunakan simbol segitiga ni. Okey, perubahan suhu kita dapati rajah 5.2 lebih daripada rajah 5.1. Nanti kita masukkan jawapan dalam ruangan yang disediakan. Okey, dan yang kedua, perbandingan yang perlu kita buat ialah muatan haba tentu. Okey, cuba bandingkan. Muatan haba tentu kita rujuk pada nilai yang diberi, iaitu 900 Joule per kilogram untuk bongkah aluminium, manakala kufrem 380. Jadi sangat mudah untuk pelajar menjawab soalan ni kerana nilainya sudah diberi. Maknanya muatan haba tentu bagi rajah 5.1 iaitu 900 lebih daripada rajah 5.2 iaitu 380. Dan perbandingan yang ketiga ialah kuantiti haba. Okey. Kuantiti haba kalau merujuk kepada soalan ni telah dinyatakan pada penyataan soalan, iaitu kedua-dua pemanas rendam itu mempunyai spesifikasi yang sama. Jadi spesifikasi yang sama merujuk kepada kuantiti haba, iaitu kuasa dan arus yang mengalirnya juga adalah sama. Jadi di sini kita terus boleh jawab kuantiti haba adalah sama. Okey, dan yang keempat, perbandingan tentang jisim. Jadi jisim juga jelas dinyatakan ditunjukkan pada rajah, iaitu bongkah aluminium 700 gram dan bongkah kufrem juga adalah 700 gram. Jadi jisim di sini juga adalah sama. Itu adalah empat bahagian soalan yang merujuk kepada perbandingan. Jadi kita teruskan contoh jawapan yang cikgu boleh nyatakan di sini. Okey. Untuk menyatakan tentang jawapan, pelajar boleh menggunakan simbol lebih. Okey, ini maksud cikgu ialah tanda lebih atau tanda kurang boleh digunakan dalam menjawab soalan.
Okey. Jadi soalan yang pertama tadi kita dapat bandingkan perubahan suhu bagi rajah 5.2 lebih daripada rajah 5.1. Dan untuk bahagian 2, muatan haba tentu rajah 5.1 lebih pada rajah 5.2 dan kuantiti habanya adalah sama. Begitu juga dengan jisim. Okey. Jadi di bawah konstruk mengkonsepsi juga ada satu lagi bentuk soalan yang di bahagian bawah ni. Okey, kalau boleh pelajar lihat bahagian C. Berdasarkan jawapan pada 5B. 5B tu bahagian perbandingan lah. Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu dan perubahan suhu. Jadi muatan haba tentu iaitu simbol C tadi dengan perubahan suhu adalah theta. Jadi bila kita rujuk pada jawapan, apa yang kita boleh nampak ialah tadi, kalau kita rujuk pada perubahan suhu rajah 5.2 adalah besar, maka muatan haba tentu pada rajah 5.2 adalah lebih kecil. Bermaksud jawapannya adalah berkadar songsang. Atau pelajar boleh menjawab dengan kaedah muatan haba tentu bertambah, perubahan suhu berkurang. Pun boleh juga. Atau terus menyatakan tentang perkadaran muatan haba tentu berkadar songsang dengan perubahan suhu. Jadi itu yang dikatakan soalan melibatkan hubungan antara pemboleh ubah yang berada di bawah konstruk mengkonsepsi. Okey, jelas ya? Kita akan teruskan kepada bahagian seterusnya, iaitu D. Untuk D, rajah 5.3 menunjukkan fenomena bayu laut. Jadi fenomena bayu laut kita dapati pada rajah, apa yang berlaku ialah kita nampak pokok adalah condong ke arah daratan. Bermaksud angin daripada udara bertiup daripada laut ke daratan. Ini dikatakan sebagai bayu laut ataupun sea breeze dalam bahasa Inggeris. Okey. Bila kata tugas soalan terangkan, okey, cuba lihat di sini. Terangkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku pada waktu siang hari. Jadi kata tugas terangkan ini bermaksud konstruk yang konstruk kepada soalan ini adalah konstruk kefahaman ataupun memahami. Jadi ini adalah antara soalan yang mungkin sukar sedikitlah untuk pelajar jawab kerana tidak dipandu ataupun di-guide untuk menjawab soalan tersebut. Jadi ini betul-betul perlukan kefahaman pelajar. Okey. Bagaimana contoh jawapan yang cikgu boleh terangkan di sini? Okey. Untuk menerangkan tentang fenomena bayu laut, apa yang perlu kita kaitkan ialah konsep muatan haba tentu. Jadi kita perlu tahu C, iaitu muatan haba tentu air laut adalah lebih besar daripada muatan haba tentu daratan. Darat, tanah ya, lebih kecil. Jadi sifat muatan haba tentu yang kecil, iaitu daratan tadi, sifatnya adalah cepat panas apabila dibekalkan dengan haba, iaitu daripada sinaran matahari, dan bila tidak ada kuantiti haba, sifatnya juga cepat sejuk. Jadi itu adalah sifat bagi muatan haba tentu yang kecil. Sebaliknya untuk muatan haba tentu yang besar, iaitu air, lambat panas dan juga lambat sejuk. Jadi penerangan kita merujuk kepada C yang kecil kerana, cuba tengok di sini, kita perlu terangkan tentang muatan haba tentu untuk daratan. Tengok, daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih kecil daripada lautan. Ini adalah poin yang pertama. Dan untuk yang kedua, disebabkan fenomena ini berlaku pada waktu siang, maka kita nyatakan pada siang hari daratan lebih cepat panas. Sebenarnya
antara pertama dan kedua, pelajar boleh nyatakan salah satu poin sahaja. Jadi 1 markah di situ. Okey, dan seterusnya, apa yang berlaku bila daratan cepat panas? Udara panas di daratan akan naik ke atas. Jadi ingat, kalau udara panas, dia mempunyai ketumpatan yang kecil, ringan. Jadi udara panas tadi di daratan akan bergerak ke atas. Jadi sebenarnya bila udara bergerak ke atas, apa yang ditinggalkan adalah ruang di mana molekul-molekul udaranya adalah kurang, menghasilkan tekanan rendah. Okey, itu dah detail lah. Jadi seterusnya, udara sejuk. Okey, udara sejuk disebabkan muatan haba tentu air yang besar, menyebabkan air itu lambat panas, maka udara di sekitarnya juga masih sejuk. Maka udara sejuk yang lebih berat lebih tumpat, akan bergerak ke daratan sebagai bayu laut. Jadi poin yang seterusnya ni, udara sejuk dari daratan bergerak ke dari lautan bergerak ke daratan. Jadi antara dua ni mana-mana satu dikira 1 markah. Jadi poinnya adalah 2 markah. Okey, jadi itu yang dikatakan soalan melibatkan konstruk kefahaman ataupun memahami. Okey, jadi keseluruhannya untuk soalan nombor 5 yang melibatkan konstruk kefahaman, pengetahuan dan juga mengkonsepsi, menyumbang kepada 8 markah. Okey, jadi cikgu tunjuk satu lagi contoh, iaitu soalan melibatkan konstruk yang sama berada di nombor 6, di mana nombor 6 dan nombor 5, sebenarnya nombor 5 pembahagiannya adalah soalan daripada sukatan mata pelajaran tingkatan 4, dan soalan ke-6, soalan nombor 6 adalah daripada sukatan pelajaran tingkatan 5. Ini adalah untuk sukatan bukan KSSM, KBSM. Okey. Jadi kita lihat contoh yang seterusnya, yang kedua untuk konstruk yang sama. Rajah 6.1 dan rajah 6.2 menunjukkan corak gelombang air yang terhasil daripada dua sumber yang koheren. Sumber koheren yang serupa. Jadi lihat di sini ada satu kuantiti fizik yang diterangkan, iaitu berkaitan dengan sumber koheren. Jadi rajah yang ditunjukkan di sini adalah fenomena interference gelombang air yang menghasilkan garis antinodal dan garis nodal yang berselang-seli. Okey, lihat soalan yang pertama, bahagian A. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? Jadi di sini dapat pelajar perhatikan untuk soalan kelima tadi, apakah maksud muatan haba tentu? Jadi maksud muatan haba tentu boleh kita dapatkan daripada senarai rumus, kerana muatan haba tentu ialah satu kuantiti fizik yang boleh diukur. Tetapi untuk soalan A nombor 6 ni juga berada dalam kategori soalan pengetahuan, tetapi sumber koheren bukan kuantiti fizik dan ianya tidak boleh diukur dan tidak ada di dalam senarai rumus. Jadi nak tak nak, pelajar perlu hafal apa maksud sumber koheren. Okey, apa contoh jawapan yang cikgu bagi di sini? Okey, sumber koheren yang dihasilkan sebenarnya adalah berdasarkan pada gambar ni, sumber koheren yang terhasil daripada sumber 1 dan sumber 2, iaitu dua pencelup bulat yang menghasilkan gelombang secara serentak dan kemudiannya akan bertindih. Okey, jadi sumber koheren merujuk kepada sumber yang menghasilkan gelombang yang mempunyai frekuensi atau jarak gelombang. Mana-mana satu, kalau nak nyatakan dua-dua pun boleh, ataupun salah satu, sama ada frekuensi atau jarak gelombang yang sama, maknanya frekuensi sama atau jarak gelombang sama, dan mesti ada dan. Dan apa? Dan keadaannya adalah sefasa ataupun beza fasa yang sama.
Jadi jelas di sini dan bermaksud pelajar mesti menyatakan dua keadaan jawapan di sini, iaitu sama ada pelajar menyatakan frekuensi sama dan beza fasa yang sama, atau jarak gelombang sama dan beza fasa yang sama, baru dapat 1 markah. Okey, jadi fix di sini. Jadi pelajar perlu hafal lah. Okey. Jadi kenapa frekuensi yang sama atau jarak gelombang yang sama ni terhasil? Kerana dua sumber koheren di sini sebenarnya disambung kepada satu motor. Dan motor yang sama akan menggetarkan dua pencelup bulat secara serentak. Itu yang terhasilnya apa yang dikatakan sebagai sumber koheren. Okey, itu bahagian A. Kita teruskan kepada bahagian B. Okey, sama dengan soalan nombor 5 tadi, bahagian B juga merujuk kepada soalan mengkonsepsi ataupun menganalisis, di mana ianya melibatkan perbandingan. Okey, cuba lihat 6.1 banding 6.6 bahagian 2 dan bahagian 3, dan seterusnya adalah menyatakan hubungan antara pemboleh ubah, iaitu antara A dan X, dan berakhir dengan menyatakan fenomena yang terlibat. Okey, di sini adalah konstruk mengkonsepsi atau menganalisis. Jadi sebagaimana yang cikgu jelaskan tadi, soalan menganalisis memerlukan kita untuk memerhati gambar rajah. Jadi kita balik kepada rajah tadi. Okey. Okey, yang pertama soalannya merujuk kepada perbandingan tentang jarak antara dua sumber. Okey, ini bahagian pertama. Kalau boleh cikgu ni kan. Okey, jarak antara sumber S1 dan S2 ini adalah A1. Dan untuk A2 yang berada pada rajah 6.2, jadi jelas yang pertama, perbandingan yang pertama ialah untuk jarak antara dua sumber dengan simbol A. Untuk A, rajah 6.2 lebih daripada rajah 6.1. Kita catat dulu di sebelah rajah, kemudian jawapan haruslah ditulis di dalam ruangan jawapan yang disediakan. Okey, yang kedua, dia nak kita bandingkan tentang jarak antara dua garis nodal yang berturutan X. Okey, jelas diberi di sini. Untuk rajah 6.1, ini adalah X1, merujuk kepada jarak antara dua garis nodal berturutan pada rajah 6.1, dan X2 di sini adalah rajah jarak antara dua garis nodal pada rajah 6.2. So jelas kita nampak untuk X, simbol X, iaitu antara garis nodal tadi, di mana rajah 6.1 kurang lebih daripada 6.2. Okey. Dan perbandingan yang ketiga adalah merujuk kepada jarak antara sumber. Okey, di sini sumber dengan sumber dengan pemerhati D, di mana D ni adalah jarak sehingga pengesanan X kita buat, ini adalah D. Okey. So bagi kedua-dua rajah jarak D adalah sama. Jadi makna jawapan kita adalah sama. Okey. Jadi itu merujuk kepada soalan perbandingan. Okey, jadi pelajar boleh lihat di sini. Cikgu tulis balik jawapan untuk perbandingan tadi. Jadi kalau soalan nombor 5 tadi, cikgu tulis balik jarak antara dua sumber A bagi rajah 6.2 lebih pada rajah 6.1. Tetapi di sini cikgu tunjukkan sekiranya pelajar hanya menulis tentang menulis rajah semata-mata tanpa menyalin semula soalan, sebenarnya dikira betul. Boleh, sebab soalan dah dinyatakan di bahagian atas, maka straight to the point, pelajar boleh hanya menulis
rajah 6.2 lebih pada rajah 6.1, lebih ringkas. Okey, bahagian 2 sama juga. Di sini cikgu tunjuk yang lebih ringkas. Rajah 6.2 lebih pada rajah rajah 6.1 lebih pada rajah 6.2, dan perbandingan D sepatutnya tadi kita dah nampak jawapannya adalah sama. Okey, jadi itu adalah soalan perbandingan. Berbalik kepada soalan seterusnya, bahagian C, berdasarkan jawapan dalam 6B, nyatakan hubungan antara jarak antara dua sumber iaitu A dengan jarak antara dua garis noda yang berturutan X. Jadi di sini juga kita boleh rujuk pada gambar ataupun pada jawapan yang kita dah nyatakan di ruangan jawapan tadi antara A dan X. Jadi boleh lihat di sini. Okey, sekiranya kita rujuk kepada rajah 6.2 untuk A, rajah 6.2 lebih besar. Manakala untuk X, rajah 6.2 lebih kecil. Bermaksud ianya juga adalah berkadar songsang. Okey, jadi jawapannya, cuba lihat contoh jawapan cikgu bagi. A berkurang, X bertambah. Ataupun pelajar boleh menyalin semula jawapan, iaitu A tadi boleh pelajar nyatakan dengan jarak antara dua sumber A berkurang, maka X iaitu jarak antara dua garis noda berturutan X bertambah. Okey, atau terus kita boleh nyatakan tentang A berkadar songsang dengan X pun boleh. Okey, jadi selain daripada kita merujuk kepada rajah, sebenarnya ia boleh juga merujuk kepada formula di mana soalan melibatkan interference, konsep interference, lambda sama dengan AX per D. Jadi formula ni boleh digunakan dalam ketiga-tiga interference gelombang cahaya, bunyi dan juga gelombang air. Jadi apabila kita membandingkan tentang A, yang kita nak bandingkan ialah antara A dan X. Jadi kita harus nyatakan lambda, bawa A ke bahagian hadapan persamaan, iaitu lambda per A sama dengan X per D. Jadi di sini kalau kita lihat A-nya berada di bawah persamaan dan X yang di sebelah kanan berada di atas, maka selalu cikgu ingatkan berdasarkan formula juga kita boleh menyatakan hubungan di antara pemboleh ubah. Jadi keadaan ini menunjukkan ianya berkadar songsang, di mana apabila A bertambah, X berkurang, dan sebaliknya apabila A berkurang, X bertambah. Okey, jadi itu untuk soalan hubungan antara pemboleh ubah, dan berakhir dengan apakah fenomena. Ini yang dikatakan mengkonsepsikan satu konsep fizik, iaitu berkaitan dengan fenomena gelombang yang berlaku. Jadi fenomena yang berlaku adalah fenomena interference. Jadi merujuk kepada fenomena gelombang, sebenarnya fenomena gelombang ada 4 sahaja, iaitu pantulan, yang kedua pembiasan, pembelauan dan terakhir ialah interference. Okey, interference. Ini untuk fenomena gelombang. Jadi yang selebihnya konsep yang lebih detail kita belajar tentang pantulan dalam penuh dan sebagainya. Jadi ini adalah fenomena umum bagi kesemua gelombang. Okey. Jadi seterusnya, berakhir dengan konstruk yang ketiga untuk soalan yang ke-6 tadi, soalan 6. Apakah yang berlaku kepada objek yang berada di titik P? Jadi kat mana titik P? Kita perlu rujuk pada rajah 6.1. Jadi ini dikatakan sebagai konstruk kefahaman
Kerana untuk menjawabnya, dia ada satu lagi apa yang kita katakan, kata tugas kepada soalan tu beri sebab. Selain daripada terangkan fenomena yang berlaku tadi, kita juga perlu menyatakan sebab kenapa kita menjawab sebagaimana soalan bahagian 1, iaitu 6D1. Okey. Jadi, cuba tengok pada rajah P tadi. Okey. Rajah 6.1, mana yang dikatakan titik P. Jadi, dapat kita perhatikan, ini adalah titik P. Dan titik P sebenarnya berada pada satu garisan. Kalau boleh, cikgu highlightkan di sini. Garisan, cikgu buat broken line. Okey, ini dikatakan garis antinodal. Garis antinodal adalah garis yang menyambungkan titik-titik antinode, di mana titik antinode ialah titik yang menghasilkan interference membina. Manakala yang nodal ni, garis nodal adalah garis yang menyambungkan titik-titik yang menghasilkan interference memusnah. Itu beza dia. Jadi, untuk interference membina, puncak bertemu puncak menghasilkan puncak yang lebih besar, atau gelombang, kita panggil lembangan, bertemu lembangan menghasilkan lembangan yang lebih besar. Jadi di sini, sepanjang garisan antinodal, apa yang berlaku ialah zarah-zarah air sentiasa bergerak ke atas dan ke bawah, iaitu sama ada menghasilkan puncak ataupun lembangan secara berselang-seli. Manakala titik keadaan di sepanjang garis nodal pula, okey, ini garis nodal. Untuk garis nodal, airnya adalah tenang kerana puncak bertemu lembangan menghasilkan amplitude gelombang sifar. Jadi seolah-olah daripada ada gelombang kepada tidak ada. Itu yang dikatakan memusnah, destroy. Okey, berbeza dengan membina tadi, daripada ada kepada ada yang lebih besar. Okey, jadi jawapan kita untuk soalan tadi ialah apa yang berlaku apabila objek berada di titik P, maka ianya akan bergerak ke atas dan ke bawah. Sekejap dia berada di puncak gelombang, kemudian berubah berada di lembangan, puncak lembangan berselang-seli. Okey, dan bahagian kedua, beri sebab bagi jawapan anda di 6E1. Sebabnya adalah merujuk kepada apa yang berlaku interference membina. Kerana berlakunya interference membina, maka zarah-zarah gelombang, zarah-zarah air, begitu juga dengan objek yang berada di atas permukaan air akan mengikut getaran zarah-zarah air bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi itu yang dikatakan sebagai soalan di bawah konstruk kefahaman. Jadi cikgu rasa setakat itu dululah untuk slot yang pertama bersama cikgu, iaitu penerangan tentang soalan fizik kertas 2 yang melibatkan soalan nombor 5 dan 6, iaitu berkaitan dengan konstruk pengetahuan ataupun mengingat. Kemudian konstruk kefahaman atau juga dikenali sebagai memahami. Dan yang ketiga ialah konstruk mengkonsepsi ataupun menganalisis. Okey. Jadi dengan itu, cikgu harap dapat membantu pelajar, khususnya kepada pelajar yang akan menghadapi soalan menghadapi peperiksaan SPM 2020 tapi berada di tahun 2021. So all the best kepada semua pelajar. Jadi itu saja, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.